Hai, saya Nazatu Fairuz dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk membuat resipi brownies cheese leleh. Mula-mula kita perlu timbang coklat dulu, lebih kurang dalam 200 gram. Coklat ni saya gunakan dark coklat dan juga milk coklat. Kalau nak guna salah satu pun boleh juga. Untuk setiap coklat tu tak kisah nak guna berapa banyak. Yang penting jumlah kedua-dua coklat ni adalah 200 gram. Dalam resipi ni saya lebihkan dark coklat sebabnya dia lebih rasa coklat dan kurang manis berbanding milk coklat. Kita cairkan kedua-dua coklat tu dengan menggunakan kaedah double boil dan masukkan juga butter. Butter tu saya gunakan unsalted butter. Untuk membuat brownies ataupun kek, selalunya saya lebih suka menggunakan unsalted butter sebabnya hasil dia akan menjadi lebih lembut. Okay, kita kacau coklat dan butter ni sampai dia betul-betul cair. Lepas tu ketepikan dulu dan biarkan dia menjadi suam. Sementara tu kita boleh bancuh bahan yang lain pula. Kat sini saya gunakan gula perang dan juga gula putih. Kalau nak guna salah satu gula pun boleh. Tapi kalau gunakan gula putih saja, saya cadangkan kurangkan gula tu sebabnya gula putih ni selalunya dia lebih manis berbanding gula perang. Okay, kemudian masukkan 3 biji telur yang bersaiz B. Kita kacaukan gula dan telur ni sampai dia sebati dan agak berbuih sikit. Tak perlu kacau sampai kembang. Kalau nak guna mixer pun boleh juga, tapi gunakan speed yang paling perlahan dan tak perlu pukul lama-lama sangat. Okey, bila bahan tadi dah sebati, kita boleh masukkan sedikit garam. Tapi kalau masa cairkan coklat tadi dah gunakan salted butter, tak perlu lagi tambah garam masa ni, okey? Kemudian masukkan juga sedikit esen vanila. Esen vanila ni selalunya bertujuan untuk mengurangkan bau dan rasa telur. Tapi kalau tak nak letak pun tak apa, sebabnya brownies dia dah menggunakan banyak coklat. So coklat tu akan mengurangkan bau dan rasa telur. Kacau sekejap garam dan esen vanila tadi, lepas tu boleh masukkan coklat yang kita dah cairkan pada mula-mula tadi. Pastikan coklat tu agak suam sikit sebelum kita masukkan kat dalam adunan telur. Kemudian kita kacau lagi adunan ni sampai dia betul-betul sebati. Okey, sementara tu jangan lupa subscribe YouTube channel kami, follow kami di Facebook dan juga Instagram, dan boleh juga like, komen dan share semua video-video kami. Okey, bila nampak adunan ni dah sebati, kita boleh masukkan pula tepung dan juga serbuk koko. Tepung dan serbuk koko tu kalau nak ayakkan dalam mangkuk yang berasingan pun boleh juga. Ataupun kalau tak rajin, boleh terus ayak dan masukkan kat dalam mangkuk yang ada coklat tadi. Sebabnya kalau nak ayak masuk dalam mangkuk lain nanti, kena basuh banyak pinggan pula kan. So, kita boleh terus ayak dan masukkan kat dalam mangkuk adunan kita. Lepas tu kacau lagi sampai tepung dan serbuk koko tu tadi betul-betul sebati dengan adunan coklat. Nak buat brownies ni memang senang sangat sebenarnya. Kita tak perlu nak gunakan mixer. Cuma perlu kacau dengan menggunakan whisk sahaja. So, kalau korang tak ada mixer kat rumah tu, jangan risau. Boleh buat brownies yang sedap macam saya buat ni. Okey, kemudian sediakan loyang untuk membakar brownies. Loyang yang saya gunakan ni bersaiz 9 inci. Memang saya gunakan loyang yang agak besar sebabnya saya nak brownies tu nipis je, tak nak tebal sangat. Sebabnya ke atas tu nanti kita nak letak cheese dan juga topping yang lain. Loyang ni kita perlu sapukan dengan mentega ataupun minyak dan alaskan dengan baking paper. Sementara kita sediakan loyang ni, kita perlu panaskan oven dulu lebih kurang dalam 10 minit sebelum membakar brownies. Okey, yang ni baking paper tau, bukan surat khabar biasa. Kemudian masukkan semua adunan brownies tadi kat dalam loyang dan mula bakar selama lebih kurang dalam 30 minit pada suhu 180 darjah Celsius. Ataupun sampai brownies tu masak, bergantung pada oven masing-masing. Okay, sementara kita tunggu brownies tadi masak, kita sediakan dia punya cheese pula. Untuk bahagian cheese ni, saya gunakan 250 gram cream cheese. Cream cheese tu pastikan dia dah lembut. Kita perlu keluarkan daripada peti ais lebih kurang dalam 30 minit sebelum kita gunakan. Kemudian masukkan sedikit susu pekat manis. Susu pekat manis ni saya gunakan 2 sudu je. Saya tak nak buat terlalu manis sebabnya brownies tadi dah manis dan atas tu pula kita akan letak topping yang lain lagi. Okay, kita pukul cheese tu sampai dia lembut dan sedikit kembang. Kemudian kita tepikan dulu. Lepas tu kat sini saya ada whipping cream. Saya gunakan satu kotak ni dalam 250 ml. Kita pukul whipping cream ni sampai dia agak kental sikit.
Kalau nak lebih mudah untuk whipping cream ni menjadi kental, kita pukul whipping cream tu masa dia sejuk. Maksudnya keluar daripada peti ais, lepas tu kita boleh terus pukul pada kelajuan yang tinggi. Untuk cheese dan juga whipping cream ni, kalau kita tak ada mixer, boleh juga gunakan whisk. Okay, bila whipping cream tadi dah kental, kita boleh campurkan dengan cream cheese yang kita dah pukul pada mula tadi. Kemudian kita boleh pukul lagi kedua-dua bahan ni sampai dia sebati. Masa ni tak perlu pukul terlalu lama sebab cream cheese tadi dah kembang dan whipping cream pun dah jadi kental. Bila dah sebati, kita boleh simpan dulu cheese ni kat dalam peti ais supaya dia menjadi lebih kental. Okey, ni part yang last sekali. Kat sini saya nak buat ganache. Sama macam tadi, saya gunakan dark chocolate yang dicampurkan dengan milk chocolate. Nak guna salah satu pun boleh juga. Kalau suka lebih pahit, boleh gunakan dark chocolate saja. Kalau suka lebih manis, boleh gunakan milk chocolate saja. Untuk buat ni, saya gunakan susu full cream. Kalau nak lebih sedap, sebenarnya kita boleh gunakan whipping cream. Tapi sebab whipping cream saya dah habis, so saya gunakan susu je. Kalau nak gunakan susu cair pun boleh juga. Okay, lepas tu masukkan sedikit butter. Butter ni bertujuan untuk menjadikan ganache tu lebih berkilat. Okey, ni brownies yang saya dah siap bakar. Kita perlu sejukkan sikit brownies tu. Kemudian boleh pipekan cheese yang kita dah sediakan pada awal tadi. Dan kat bahagian atas tu pula kita boleh curahkan dengan ganache ataupun coklat yang kita cairkan dengan susu tadi. Okey, bahagian atas tu pula kita boleh letakkan apa-apa topping yang kita suka. Tapi malangnya, lepas saya taburkan tu, mangkuk yang saya gunakan untuk mencairkan coklat tu terjatuh kat dalam loyang. So ni je hasil yang saya dapat tunjukkan. Sebenarnya malang tu tak malang sangat lah sebabnya rasa dia tetap sedap dan boleh dimakan. Kalau nak lebih sedap, boleh simpan dulu brownies ni kat dalam peti ais supaya dia lebih sejuk dan bahagian cheese tu akan jadi sedikit keras. Kalau korang suka makan brownies ataupun kek yang berasaskan cheese, boleh cuba resepi brownies cheese leleh yang saya kongsikan ni. Okey, itu je daripada saya dan satu virus. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.